yang menjadi asbab cemburunya penduduk-penduduk langit kerana lahirnya satu orang manusia yang sebahagian ulama mengatakan kalaulah bukan kerana tumbuh rambut di kepala Nabi, takkan pernah tumbuh rambut walaupun sehelai di kepala kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala yang pilih kita untuk duduk dalam majlis mengingati kelahiran dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sebelum kita mula, kita selawat dulu. Lepas tu sekali lagi habis lagi kita tutup dengan selawat balik. Cuma mula ni saya nak ajak tuan-tuan kita selawat tafrijiyah boleh. Sekali hujung lagi baru kita selawat sambil berdiri ramai-ramai insyaAllah. Untuk ihtiram, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita setelah mana Nabi wafat. Ini manusia yang lahir dia sentiasa digembira'i. Kita tunggu-tunggu, kita tak pernah bosan mendengar cerita hidup baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin semua yang ada dalam majlis malam ni, kalau cerita tentang wafat Nabi, walaupun dah 10 kali dengar, tak kering mata menangis. Pernah dengar dah ni, tapi dengar lagi, nangis lagi. Pernah dengar dah ni, dengar lagi, nangis lagi. Sebab apa? Sebab kerinduan. Padahal lelaki ni dah wafat 1400 tahun dah. 1400 tahun dah lelaki ni dah wafat, tinggalkan kita. Tetapi tak pernah mati lelaki yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita semua. Jadi kita selawat dulu insyaAllah lah. Tuan-tuan kalau yang tak hafal boleh buka Google insyaAllah, cari selawat tafrijiyah. Satu selawat yang dikarang oleh ulama kita, ataupun disebut juga sebagai selawat nariyah, dan menjadi amalan sebahagian daripada ulama kita dalam amalan harian. InsyaAllah kita baca sama-sama insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Tentu boleh jadikan sebagai amalan. Ada sebagian orang yang sensitif. Kita ustaz Nabi tak ajak pun itu. Tuan-tuan memuliakan orang ni tak perlu siapa nak ajak. Apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, antara orang yang begitu rapat dengan Nabi, dididik oleh Nabi sejak usia dia kecil, dan dia meriwayatkan hadis daripada usia dia kecil. Antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau masih muda. Masa itu umur Abdullah bin Abbas 7 tahun, berada di atas tunggangan bersama dengan Nabi, bonceng Nabi. Ketika mana perut dia belaga dengan belakang Nabi, Nabi pusing, Nabi tengok dia. Nabi kata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, ni aku nak ajar kamu beberapa kalimah.
Aku nak pesan kamu beberapa pesanan. Dengar betul-betul. Yang pertama Nabi pesan dekat anak yang umur 7 tahun tu, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita tengok bukan nak kita umur 7 tahun. Ini aku kalau bagi nasihat faham bahasa budak. Tengok macam tak apa nak faham. Jadi kita pun tak apa nak bagi nasihat sebab budak lagi tu. Ni budak kecil, biar pilih. Ni zaman-zaman game. Biar pilih main lah, biar pilih main. Tuan-tuan, Nabi SAW melihat anak-anak kecil. Dalam keadaan Nabi melihat di sebalik anak ni hidayat demi hidayat yang disimpan oleh Allah untuk umat. Sebab tu Nabi bagi nasihat, tuan-tuan jangan main-main dengan budak umur 7 tahun, umur 8 tahun. Kita tengok lepas lagu tu, tapi sebenarnya otak lepas tangkap keadaan yang cukup cepat. Tuan-tuan, saya dekat London masa bulan 3 bulan, 4 bulan lepas. Satu orang budak kecil main di rumah saya. Budak kecil umur 8 tahun. Kita tengok budak umur 8 tahun, budak kecil. Dia main-main dekat saya. Dia kata, "Uncle, you wanna know what? I just want one new Spider-Man movies. Do you know that new movies of Spider-Man? Far From Home. It's very good movies because they have gathered all the Spider-Man from the first episode to the final episode. Then they gather also the demons, the creatures that fight the Spider-Man from the first episode to the last episode. It's a very good movie. Uncle, you have to watch that movie. It's about the multiple universe." Tuan-tuan, saya dengar jam lah. Tuan-tuan faham saya cakap apa kan? Alhamdulillah. Tak faham sekejap lagi sampai kuliah minta kawan nak dengar tolong translate. Poin yang saya nak beritahu apa budak ni cakap. Budak ni umur 8 tahun, tuan-tuan. Dia boleh sembang cerita Spiderman. Spiderman ni wujud benda orang hak reka otak ni. Daripada tuan-tuan kecil lah, sampailah anak kecil kita beranak lah, sampai cucu kita main lah, Spiderman ni makin upgrade sampai Spiderman pun ada nanotechnologies. Spiderman, budak ni boleh cerita kat saya satu benda yang kami duduk mengaji di universiti dulu. Tuan-tuan, saya punya base course dekat universiti dulu physics tu. Saya buat degree dalam bidang physics, saya buat master dalam bidang physics. Jadi pada tahun akhir saya dah ambil satu subjek dalam di universiti, modern physics, fizik moden dan terma. Dalam subjek tu kami belajar tentang satu topik berkenaan dengan the spatial dimension. Spatial dimension ialah pengiraan tentang dimensi lebih daripada 3D. Kita semua hidup dalam 3 dimensi. Dimensi X, Y, Z. Lepas tu kita boleh pergi depan, pergi belakang, pergi kiri, pergi kanan, pergi atas, pergi bawah. Sebab dimensi kita ialah dimensi 3D. Tuan-tuan, bila kita cerita tentang dimensi 4D, 5D, 6D, kita dah panggil the spatial dimension. Kita belajar tentang benda ni, kita kira tentang benda ni. Esok nak exam, malam ni tak faham lagi. Esok nak exam, malam ni tak faham lagi. Apa benda aku duk kira ni? Kita boleh bayang, budak umur 8 tahun. Budak umur 8 tahun boleh cakap pasal spatial dimension yang kita nak mengaji kat universiti ni. Multiple universe pula. The effect studies of spatial dimension. Tuan-tuan boleh bayang, umur 8 tahun boleh tangkap benda hal lagu ni. Sebab tu Nabi SAW dengan budak-budak, Nabi tak pernah tengok lepas budak. Walaupun budak tu Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma duduk dengan Nabi SAW, bonceng belakang Nabi, dalam keadaan peluk Nabi. Ketika tu Nabi kata, "Ya ghulam." Apa makna ghulam? Nabi tak kata, "Ya bunayya," wahai anakku. Ataupun kalau kita pisau dia badhura, ni budak-budak lah. Tapi Nabi kata, "Ya ghulam," wahai anak muda. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajar kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Yang kedua Nabi kata, ihfazillah tajiduhu tujahak. Kamu jaga Allah, Allah akan hadir dalam setiap keputusan kamu. Iza sa'alta fas'alillah, kalau nak minta, minta pada Allah. Wa iza ista'anta fasta'in billah,
Kalau nak minta tolong pada Allah. Seandainya seluruh manusia, kata Nabi, berhimpun untuk bagi manfaat kepada kamu, sikit pun mereka tak akan dapat memberi manfaat kepada kamu melainkan dengan keizinan daripada Allah. Seandainya seluruh manusia berhimpun untuk berikan mudarat kepada kamu, sedikit pun mereka tidak akan dapat memudaratkan kamu melainkan dengan keizinan Allah. Rufi'atil aqlam. Yang ketujuh, Nabi pesan apa dia? Pen yang Allah Subhanahu wa ta'ala tulis wahyu, takdir. Rufi'atil aqlam, Allah angkat dah. Dan dakwah dia telah pun kering. Suhuf-suhuf yang ditulis, lembaran-lembaran takdir telah kering. Tuan-tuan boleh tengok tak perkataan Nabi pada budak umur 7 tahun ni. Betapa Nabi mengajarkan tentang takdir dan akidah kepada anaknya supaya membesar dengan keimanan yang sempurna kepada Allah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas riwayatkan hadis ini sehinggalah Nabi wafat, dan dia telah menuntut pula ilmu dengan para sahabat yang masih tinggal. Dia muda lagi masa tu, tetapi menjadi rujukan ilmu daripada kalangan para sahabat dan tabi'in yang hidup zaman tu. Sayyidina Abdullah bin Abbas hantar guru dia ialah Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Zaid ibn Thabit, dia ni ialah orang yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan tanggungjawab ketika zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghimpunkan Al-Quran. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ialah orang yang menjadi amir, ketua dalam proses penghimpunan Quran. Mula zaman Abu Bakar Siddiq, diteruskan zaman Sayyidina Umar, habis himpun Quran zaman Sayyidina Uthman, maka dibukukan bersama Uthmani ketika itu. Tuan-tuan, Zaid bin Thabit ni penulis wahyu. Ketika bersama dengan Nabi, kata Zaid, aku mengetahui setiap daripada wahyu yang turun, di mana wahyu itu turun, tentang siapa wahyu itu turun, dan kenapa wahyu itu turun. Zaid bin Thabit kata, aku tahu semua. Abdullah bin Abbas bin Nabi wafat telah menuntut dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hari itu ada soalan dia nak tanya pada guru dia, Sayyidina Zaid bin Thabit. Dia pergi rumah Sayyidina Zaid, dia dapati rumah tu tutup, pintu rumah tu tutup. Jadi apa yang dia buat? Kita kalau ada hajat kita kat atas saudara kita akan pergi ketuk. Tak kira lah sahabat kita tu guru ke sahabat ke, kita akan ketuk, Assalamualaikum. Tak buka lagi ronggah, kuat lagi kita anggah kan, Assalamualaikum. Ketuk tingkat belakang rumah pula. Habis goyang pintu dah. Ish, kata nak reban pintu tu kita goyang. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abbas datang rumah Sayyidina Zaid bin Thabit, pintu duk ketuk. Dia tak pergi ketuk kan, dia tunggu depan rumah. Dia letak ridak dia, dia hampar depan pintu rumah, dia duduk tahu tu. Sehinggalah Zaid bin Thabit buka pintu, tengok siapa dia? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Zaid bin Thabit kata, wahai sepupu Rasulullah, buat apa tahun ni? Abdullah bin Abbas apa dia dengan Nabi? Sepupu. Sebab Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dua beradik dengan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Daripada sebelah bapa Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, tapi daripada sebelah mak Abdullah bin Abbas ni anak nakan Nabi. Macam mana jadi lagu tu? Isteri yang Nabi nikahi yang terakhir pada tahun ke-7 Hijrah, pada bulan Zulkaidah, ialah Sayyidina Maimunah binti Harith radhiyallahu ta'ala anha. Nabi selesai daripada umrah qada, Nabi perjalanan pulang ke kota Madinah, maka Nabi telah singgah di sebuah kampung yang bernama Nawariyah. Tuan-tuan biasa pergi umrah, tuan-tuan biasa pernah dengar nama Nawariyah? Biasa tak dengar. Bukan sebab tak dengar, sebab apa? Kita kalau masuk Madinah dulu, kita nak masuk Mekah, kita miqat dekat Bir Ali, ataupun dulu dipanggil Zulhulaifah. Kita akan miqat kat situ. Lepas tu kita niat ihram, niat umrah, maka mutawif akan bawa kita bertalbiyah. Kita pun semangat, labbaik Allahumma labbaik,
Labbaik la syarika laka labbaik. Semangat. Satu bah semangat. Lepas 15 minit tinggal mutawi seorang. Mutawi tengok belakang jemaah semua dah syahid. Lah, tidur belakang habis dah. Dah kali mutawi pun pelan dia selawat seorang-seorang. Apa dah talbiah seorang-seorang. Lepas talbiah seorang-seorang dia pun pesan kat dari bebah. Sekali sampai Nawariyah gerak. Nawariyah ni dah border dah nak masuk Mekah. Dari bebah tu pun tengok, kita sedap so aku gerak hampa duduk pakat tidur, aku duduk drive seorang. Tuan-tuan kalau perasan dari bebah pun kaki ngantuk orang tu lelong-lelong bawa. Kita saya pernah naik tu, ya Allah seram sungguh dia bawa. Dia ada 3 trip kerja. Jadi dia tak ada rehat. Kita pula tak teman dia menyembah. Kira tidur betul suruh dia gerak bangkit masa sampai Nawariyah. Memang dia tak gerak. Dah lepas taftish, lepas daripada pos pemeriksaan baru dia gerak bangkit. Dah Mekah sampai. Kom. Kita bangkit-bangkit dah Allah ilah awak tak kejut tadi kat Nawariyah. Aduh, jemaah pun dah terlepas. Ada hak main pertama kali, ada hak main dah banyak kali, tapi tetap juga tak pernah lalu. Bukan tak pernah sedap dia melalui Nawariyah. Ada apa Nawariyah? Disitulah kampung, disitulah tempat Nabi bernikah dengan Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Dan situlah tempat dimakamkan jasad yang mulia isteri Nabi yang bernama Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha. Betul-betul itu di jalan. Kalau tuan-tuan bangkit masa tu, mutawif pun bangkit tak tidur juga. Suka buka tingkap, tuan-tuan tengok belah kanan tuan-tuan akan nampak satu kawasan yang mana satu ketui dinding yang mana di dalam tu ada satu jasad mulia yang dinikahi oleh Rasulullah ketika mana Nabi pulang daripada umrah Nabi pada tahun ke-7 Hijrah bulan Zulqa'dah. Nabi telah bernikah dengan Maimunah binti Harith. Siapa dia Maimunah binti Harith? Adik kepada Lubabah Al-Kubra binti Harith. Siapa dia Lubabah Al-Kubra binti Harith? Isterinya kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib nikah Lubabah Al-Kubra binti Harith, dapat anak Abdullah bin Abbas. Lubabah Al-Kubra ada adik perempuan nama dia Maimunah binti Harith, nikah dengan Rasulullah. Jadi Maimunah binti Harith ni mak menakan daripada Abdullah bin Abbas. Jadi dengan Nabi kira anak menakan lah daripada segi perkahwinan. Saya sebut Lubabah Al-Kubra, maknanya mesti ada Lubabah Al-Sughra. Lubabah Al-Sughra menikah dengan satu orang lelaki namanya Walid bin Mughirah, dapat anak Khalid Al-Walid. Lah, Khalid Al-Walid siapa dengan Nabi? Anak menakan juga. Daripada sudut perkahwinan lepas rapat tuan-tuan. Rumah Maimunah binti Harith lepas menikah dengan Nabi. Maimunah binti Harith menikah di Nawariyah dengan Nabi. Nabi bawa balik ke Madinah, duduk di Madinah. Dekat mana rumah Maimunah binti Harith? Ayah-ayah, ibu-ibu, hak pernah pergi umrah, ingat lagi tak pintu, nama pintu-pintu kat Masjid Nabawi? Sekali je tak ingat lagu mana. Okey, hak lelaki ingat, insya-Allah. Kita masuk bagi salam kat Nabi, pintu apa nama tu? Babus Salam. Kita keluar nama pintu tu Babul Bakar. Biasa lepas keluar kita guna kanan terus nak balik hotel. Kita tak guna kiri. Sebab kalau kiri tu dinding. Tapi ada hari-hari tertentu di kawasan dinding tu ada sebuah pintu paling hujung sekali. Nama pintu tu Babun Nisa. Pintu perempuan, pintu wanita. Tapi wanita tak dibenarkan masuk ke pintu tu. Habis tu buat nama dia Babun Nisa. Nama dia Babun Nisa kerana dulu ada peristiwa sirah di situ. Dan disitulah pintu yang Nabi mengatakan kepada seluruh wanita-wanita Madinah, kalian nak masuk Masjid Nabawi, itu pintu masuk kalian. Jadi zaman Nabi, orang perempuan nak masuk Masjid Nabawi ikut pintu Babun Nisa. Bila Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar dengar Nabi kata pintu tu khas untuk orang perempuan, sampailah dia wafat, dia dah tak masuk ikut pintu tu. Tuan-tuan pernah masuk? Saya pernah. Sebab zaman Allah dah dibuka untuk lelaki dan untuk orang perempuan lagi dah. Dan kenapa Babun Nisa, kenapa Nabi tak bagi orang lelaki masuk kat situ? Kerana di situ ialah laluan pintu rumah-rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan kalau masuk ke Babun Nisa, betul-betul di sebelah kiri tuan-tuan ialah yang pertama sekali rumah yang dibina oleh Nabi terhadap Maimunah binti Haris. Lepas rumah Maimunah, Nabi bina rumah Safiyah binti Akhtar bin Huyai. Lepas tu Nabi bina rumah Sayyidatuna Juwairiyah. Lepas tu Ummu Habibah. Lepas tu Zainab binti Jahsh. Lepas tu rumah Fatimah Zahra dan Sina Ali karramallahu wajhah. Lepas tu belakang tu rumah Sayyidina Zainab binti Khuzaimah. Wafat Zainab diganti dengan Ummu Salamah. Sebelah dia rumah Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Depan rumah Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, itulah rumah Nabi kita SAW dan Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu anha. Dah jadi apa? Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi salam dekat Babu Salam. Kita masuk Babu Salam, kita berdiri depan makam Nabi betul. Grill emas. Ada cak mohor tulis Rasulullah. Lepas tu sebelah kanan dia tulis Abu Bakar. Lepas sebelah kiri tulis Umar. Kita berdiri bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lepas tu kita bergerak ke kanan sikit. Kita Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita bergerak ke kanan sikit. Kita bagi salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tengah berdiri atas bar. Itulah rumah Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha. Kita nak bagi salam kat Nabi, automatik kita berdiri dalam rumah Sayyidatuna Hafsah. Itulah tapak rumah Sayyidatuna Hafsah yang telah menjadi laluan untuk bagi salam kepada Nabi SAW. Dah settle, itu semua rumah isteri Nabi tahun tu. Lepas ni, pergi umrah, tengok tahun tu, ke arah tu, tuan-tuan sedang berada di rumah keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abbas satu hari dengan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu kat rumah Maimunah binti Harith. Nabi dah sekali dalam tu. Jadi dua-dua nak makan Nabi. Dua-dua nak makan Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Sayyidatuna Maimunah buat keluar daging panggang. Letak depan Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Maimunah, daging apa ni? Maimunah kata, dhab. Nabi dengar dhab, terus Nabi tolak dekat Khalid Al-Walid dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah tanya, ya Rasulullah, haram ke binatang ni? Nabi kata, sesungguhnya binatang ni menjadi kebiasaan hidup di kawasan ni. Jadi aku tak makan, kata Nabi. Nabi tak kata haram, cuma Nabi kata Nabi tak makan. Maka Khalid dengan Sayyidina Abdullah kan memang makan. Jadi tuan-tuan kalau nak asal boleh insya-Allah. Beli nasi mandi dah. Selak nasi tu dia terjengui kepala bewak kan. Tak ingat bewak gabung kat kita duk langgar kat highway. Tak jadi makan oi. Ini dah Nabi tak makan. Dan Nabi tak mengharamkan para sahabat untuk makan. Dan peristiwa ini berlaku di antara Nabi Sayyidina Khalid Al-Walid dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat Nabi berguru dengan para sahabat bagaimana mereka belajar adab. Bila dia tunggu depan rumah Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Zaid keluar tengok-tengok Abdullah bin Abbas ada dekat depan. Ditanya, ya wahai sepupu Rasulullah, apa yang kamu buat di sini? Maka Abdullah bin Abbas kata, ya Zaid, aku ada soalan berkenaan dengan perkara agama nak tanya. Wahai sepupu Rasulullah, kenapa tak ketuk pintu rumah ni aku keluar? Dah. Aku tunggu kamu keluar kerana aku risau seandainya aku ketuk pintu rumah ni, aku sedang mengganggu kamu dengan apa yang sedang kamu lakukan dalam rumah. Sebab tu aku tunggu kat sini sampai kamu keluar. Tuan-tuan bayangkan betapa tinggi adab sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in. Satu hari Zaid bin Thabit ada kat atas unta. Pelari Abdullah bin Abbas likan unta tu, pegang kekang tali unta tu, tarik jalan. Zaid bin Thabit kata, wahai sepupu Rasulullah, hang buat apa ni? Terus dia terjun daripada unta. Kata Abdullah bin Abbas, begini kami diajar untuk memuliakan guru kami. Zaid bin Thabit kata, buat main tangan. Abdullah bin Abbas ulur tangan, Zaid bin Thabit ambil dan cium tangan. Abdullah bin Abbas tarik, kata, ya Zaid, kau buat apa ni? Zaid kata, macam ni Nabi ajak kami memuliakan ahli keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan tengok tak suasana kehidupan mereka yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalaulah macam ni keadaan, agak-agak macam mana perasaan hasad dan dengki wujud dalam hati-hati mereka.
perasaan benci, cemburu, iri hati terhadap kehidupan tak ada pada diri mereka. Bahkan mereka melihat umat dengan sangkaan yang paling baik, seperti mana Nabi melihat umat. Ini akhlak Nabi dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, selesai setelah wafatnya ayah dia Abdullah bin Amr al-Haram dalam Uhud, dia bertanggungjawab jaga adik-adik perempuannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tanya khabar. Hari itu balik daripada satu ghazwah, daripada satu tempat nama dia Zatul Riqa. Balik daripada ghazwah tu, Nabi perasan unta Sayyidina Jabir bin Abdullah ni makin lambat tiba-tiba hilang. Dan dalam perjalanan tu Nabi tanya sahabat, "Aina Jabir ibn Abdullah? Jabir mana Jabir?" Mereka kata, "Ya Rasulullah, Jabir tadi kami tengok unta dia makin pelan. Pasal dah tertinggal belakang lama." Maka Nabi SAW buat apa? Nabi SAW telah patah balik dan pergi cari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sampai dekat Sayyidina Jabir, Nabi tengok Jabir tengah duduk, unta dia kat depan pun tengah duduk juga. Dalam bahasa mudah kita, unta dia breakdown. Kita kereta breakdown. Lepas tu unta tu lah kenderaan. Nabi tanya, "Ya Jabir, kenapa ni?" Jabir kata, "Ya Rasulullah, unta ni dah tak mau jalan dah ni." Tuan-tuan, Jabir ni orang muda. Nabi ambil berat kat dia sebab dia anak yatim piatu. Sebab apa anak yatim piatu? Sebab agama ni. Mereka mengorbankan ahli keluarga mereka. Masa perang Uhud, bapa dia Abdullah bin Amr al-Haram kata, "Wahai Jabir ni, perang Uhud ni ayah pergi seorang. Kamu tak boleh ikut. Ayah risau. Khawatir kalau kamu ikut juga, ayah syahid, kamu syahid. Ni nak jaga adik-adik perempuan kamu ni dengan hutang-hutang yang ayah tinggal ni macam mana? Jadi tak apalah wahai Jabir, ayah pergi dulu. Lepas ni kalau ayah syahid, kamu ambil berat atas adik-adik perempuan kamu." Ternyata dalam perang Uhud ayah dia syahid. Tuan-tuan, perang Uhud 70 sahabat telah syahid dan jasad mereka teruk kena hentam, kena cincang oleh orang bukan Islam. Sebahagian besar mereka tak ada hidung dan telinga, ada berkerak telinga, berkerak hidung, apa gantung atas pokok buat kalung. Sebahagian pada mereka muka dicincang-cincang. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab orang Quraisy nak balas dendam, geram dengan kekalahan tahun lepas ketika Badar. Jadi ketika mana jasad orang Islam syahid di depan mereka, ketika tu Nabi berada di kaki gunung Uhud dalam keadaan cedera, 2 batang besi telah terperosok masuk dekat dalam pipi Nabi, mematahkan gusi Nabi, mengalirkan darah pada wajah Nabi. Ketika tu Nabi berada di Maharis, tempat tu hari ni masih ada lagi, disimpan daripada bawah sampai atas. Sebab sebahagian daripada orang telah wallahu alam bisawab, dia kata buat benda yang tak elok. Bahkan dulu orang yang pernah masuk kata, "Kami masih lagi mencium haruman wanginya darah Nabi SAW di gua." Hari ni dah kena tutup dah gua tu. Di situlah Nabi dan para sahabat bertahan. Di saat orang-orang Quraisy menyincang, menghancurkan jasad-jasad orang muslimin yang syahid, termasuklah yang dicincang wajahnya ialah Sayyidina Abdullah bin Amr al-Haram, bapa pada Sayyidina Jabir. Nabi SAW selesai sejak perang, bila Nabi tengok jasad Abdullah macam tu, Nabi pesan kat sahabat, beritahu dekat Jabir supaya jangan ziarah ayah dia. Mana mungkin tuan-tuan anak tak ziarah jasad ayah yang telah pun syahid dan pergi dulu. Akhirnya Sayyidina Jabir tekan juga beritahu Nabi nak tengok jasad ayah dia buat kali terakhir. Nabi izin dia. Apa yang anak dia mampu lakukan tak kala melihat terbujur jasad ayah dia dicincang wajah, mengalir air mata Sayyidina Jabir. Mereka melaporkan kepada Nabi, kata, "Ya Rasulullah, sungguh Jabir sedang menangis melihat keadaan jasad ayah dia ni." Nabi tepuk belakang Sayyidina Jabir. Nabi kata, "Wahai Jabir, kamu suka ataupun tidak, ketahuilah ayah kamu telah pun syahid di jalan Allah. Wahai Jabir, inginkah aku khabarkan kepada kamu, di saat dan ketika ayah kamu sedang berkata-kata dengan Allah." Tuan-tuan, riwayat ini disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Asbabun Nuzul. Disebutkan juga dalam kitab Haidus Sahabah yang disusun oleh Syekh Maulana Yusuf Al-Kadahlawi. Disebut juga dalam kitab Al-Isabah
Dan banyak kitab-kitab muktabar berkenaan peristiwa Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, wahai Jabir, kalau kamu nak tahu sekarang ni ayah kamu sedang sembah oleh Allah. Jabir pusing pada Nabi, kata, ya Rasulullah, apa yang ayahku sedang bicarakan dengan Allah? Allah tanya ayah kamu sekarang ni, apa saja yang kamu inginkan wahai Abdullah, mintalah, Allah akan sempurnakan. Tuan-tuan, kalau kita dah mati, kita dah penat dah untuk dakwah agama, ibadat semua ni, apa benda kita nak minta? Banyak benda yang kita nak, yang mungkin tertahan atas dunia ni. Di akhirat, di dalam syurga, kita boleh minta apa saja kita nak minta. Tuan-tuan bayangkan permintaan Sayyidina Abdullah bin Amr al-Haram, kata, ya Allah, aku cuma nak minta Engkau hidupkan aku sekali lagi atas dunia, sebab aku nak syahid sekali lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana Nabi mendidik hati para sahabat, meletakkan agama ni perkara yang paling utama. Nyawa mereka pertaruhkan untuk agama ni sampai pada kita semua pada hari ini. Mereka bukan peduli tentang apa-apa bahagian daripada keinginan mereka ketika itu. Bahkan mereka telah talar keinginan mereka kepada kehendak dan keinginan Allah dan Rasul, sehingga kehendak mereka benda yang nombor 3, nombor 4, keutamaan ialah apa yang Allah dan Rasul nak. Ketika itu Allah firman kepada Abdullah, wahai Abdullah, sungguh keputusan kami telah tetap, yang mati telah pun mati, minta yang lain. Maka Abdullah kata, ya Allah, kalau macam tu, aku minta untuk kau sampaikan perkataan aku ni, supaya seluruh manusia sampai kiamat mengetahui bahawa di saat dan ketika ni aku tak mati, aku sedang hidup di sisi Engkau, aku sedang beroleh rezeki daripada Engkau. Ketika itulah turun ayat Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka, kata Allah, orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, beroleh rezeki daripada Allah. Tuan-tuan, bila ayat ni turun 1400 tahun dulu, ini kita semua dengar ayat ni, tuan-tuan tengok tak sahabat, sampai mati nak buat dakwah lagi, dah wafat dah, tak mau tinggal dakwah lagi. Jasad mereka dah ditelan oleh bumi, dah syahid, dah tinggalkan dunia ni. Tapi perkataan mereka takkan pernah tinggal, takkan pernah hilang dan meninggal, akan sampai kiamat nanti. Siapa nak baca Quran, nak hafal Quran, nak khatam Quran, takkan tidak boleh melainkan dia kena lalu baca ayat ni. Tuan-tuan, Sayyidina Jabir menangis, tapi dia tahu ayah telah bagi sesuatu untuk agama ni, dan dia telah sambung apa yang ayah dia sempurnakan ketika ayah dia syahid di dalam kehidupannya. Sebab tu Nabi sayang kat dia, Nabi jaga, Nabi nak yatim. Nabi lahir, Nabi tak pernah tengok ayah Nabi SAW. Nabi duduk di mana? Nabi membesar di mana? Nabi membesar sampai umur Nabi 4 tahun. Sebagai riwayat kata 5 tahun. Di mana? Di kampung Bani Sa'ad. Di mana kampung Bani Sa'ad? Tuan-tuan pergi Taif, daripada Madinah, daripada Mekah nak pergi Taif lebih kurang 95 ke 100 km. Daripada Taif nak pergi ke kampung Bani Sa'ad lebih kurang lagi 60 km. Tuan-tuan, kampung Bani Sa'ad, di situlah Nabi menyusu dengan Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah. Ketika mana berlaku peristiwa belahan dada yang pertama, Halimatun Sa'diyah dah risau, dia hantar Nabi balik, duduk dengan ibu Nabi di kota Mekah, Sayyidatuna Aminah alaihissalam. Duduk dengan Aminah tak lama, umur Nabi SAW 6 tahun. Siti Aminah ajak untuk pergi mana? Untuk balik ke Madinah. Ada apa di Madinah? Menziarahi maqam yang dicintai Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal di mana? Di Madinah. Bila? Ketika mana Nabi SAW sedang dikandungkan oleh Siti Aminah 2 bulan dalam kandungan. Tuan-tuan, Abdullah meneruskan apa yang diteruskan oleh ayah nenek atuk dia dulu, pergi menziarahi, pergi berniaga di Syam. Setiap kali balik mesti singgah Madinah.
Lepas singgah Madinah, baru balik Mekah. Awak singgah Madinah, ada apa kat Madinah? Tuan-tuan, nama Nabi sebenarnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kita stop kat Abdul Manaf sebab ada benda penting kat situ. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Sebenarnya kalau saya nak cerita benda ni tuan-tuan, pukul 10 tak selesai. Tapi saya bagi intro sikit lah. InsyaAllah kalau tuan-tuan kajian esok boleh subuh, saya tak ingat tak mana. Tuan-tuan, insyaAllah saya sambung kisah ni berkenaan silsilah Nabi SAW ke atas, dan bagaimana pecah dan apa hubungan Nabi dengan Madinah. Kita semua tahu Nabi beranak kat Mekah. Nabi beranak di rumah Abdul Muttalib. Nabi SAW lahir di sana, di kota Mekah. Tapi kita tak tahu apa hubungan Nabi dengan Madinah. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Anak pertama nama dia Hashim, anak kedua nama dia Abdul Syams, anak ketiga nama dia Al-Muttalib, anak keempat nama dia Naufal. Saya pecah lagu ni sebab apa? 3 orang ni satu ibu, seorang ni satu ibu yang lain. Hashim, Abdul Syams, Al-Muttalib, satu ibu. Tuan-tuan jangan confuse. Al-Muttalib bukan Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Al-Muttalib. Tuan-tuan, nama macam sama. Hal ni yang kadang-kadang sampai dah saya minta maaf. Tak ada lagi makcik-makcik, ibu-ibu masih confuse lagi. Abu Talib, nama tok Nabi siapa? Abu Talib, Abdul Talib. Abu Talib, tuan-tuan, tenang. InsyaAllah kalau kita kenal, kita tak akan confuse lagi dengan keluarga Nabi ni. Tuan-tuan, 3 orang. Yang pertama nama dia Hashim, yang kedua nama dia Abdul Syams, yang ketiga nama dia Al-Muttalib, nombor 4 nama dia Naufal. 3 orang ni ibu yang sama. Kami duduk dalam daurah yang dibawa oleh Syekh Ali Al-Jum'ah, mantan mufti Mesir. Ketika mana disyarahkan kitab tu, dikatakan lahirnya Hashim dengan Abdul Syams kembar. Bukan kembar biasa, kembar siam. Tawaim siyamiyah. Macam mana boleh kembar siam? Bukan kepala jumpa kepala, bukan belakang jumpa belakang. Cuma kembar siam yang agak mini, tak serius. Jari Hashim lahir tu melekat kat dahi Abdul Syams. Jadi zaman tu tak ada teknologi canggih apa pun, dia ambil pisau, dia ambil kerak gitu lah. Jadi berpisahlah jari Hashim dengan Abdul Syams. Tuan-tuan, kembar siam ni rapat kan, muka mesti sama. Kembar seiras pun, di mana ada abang, tak ada adik. Kami dulu mengaji, ada satu kembar, satu panggil kembar ni nama dia sampai dah lupa sebab kita panggil apa, kembar kembi. Abang kembar, adik kembi, kembar kembi, kembar kembi. Lah kali sampai dah lupa nama kawan. Sampai dah panggil kembar kembi. Mana ada abang, situ ada adik, adik masuk universiti, abang masuk universiti. Uish, kita macam mana abang boleh apply dapat sama-sama, kita pun jadi pelik kan. Hani kembar seiras, apatah lagi kembar siam. Kita boleh azan apa tak? Azan sama azan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Kita jadikan malam ini malam yang special untuk kita mengenal Nabi SAW. Mungkin sebahagian dari kita dah biasa dengar. Mungkin apa yang saya sampai ni ada yang ramai yang pertama kali belum dengar. Moga kita faham berkenaan jalur keturunan yang sangat mulia ni. Tuan-tuan, Sayyidina Hashim dengan siapa tadi adik dia bodoh? Abdul Syams. Nama dulu malah gitu. Nama dulu Abdul Syams, Abdul Ka'bah. Kan nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum masuk Islam, Abu Bakar Siddiq tu bahkan kunyah, sepenuhnya nama panggilan. Sebelum Abu Bakar Siddiq masuk Islam, nama dia ialah Abdul Ka'bah. Bila masuk Islam, dia tukar jadi Abdullah. Tapi kerana dia sentiasa bersegera, maka dia telah digelar dengan panggilan Abu Bakar, bapa yang sentiasa ke depan, yang sentiasa bersegera. Ini Abu Bakar Siddiq. Jadi biasa nama panggilan di kalangan orang Quraisy. Hashim lahir kembar siam dengan Abdul Syams, maka telah dipisahkan, dan berdarah dahi Abdul Syams, berdarah dari
Hashim. Jadi orang yang hidup zaman tu, orang tua zaman tu kata, seolah-olah satu perkara yang kurang baik akan berlaku daripada keturunan ni. Dan apa yang mereka risaukan itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Daripada keturunan Hashim lahirnya Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib lahirnya Abdullah. Daripada Abdullah lahirnya Rasulullah SAW. Daripada Abdul Syams lahirnya Umayyah. Daripada Umayyah lahirnya Harb. Daripada Harb lahirnya Sakhr. Sakhr, siapa dia Sakhr? Sakhr nama betul, nama panggilannya Abu Sufyan. Abu Sufyan dia kakak daripada Arwa bin Harb bin Umayy bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Bisa dengar nama Arwa? Arwa binti Harb. Ada dengar? Ummu Jamil mana? Macam maksudnya Ummu Jamil. Allah firman dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Surah Lahab. Allah sebut tentang siapa dia? Abu Lahab dengan imra'atuhu. Siapa imra'atuhu? Siapa dia isteri dia tu? Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Itulah wanita yang Allah kata di akhirat nanti akan memikul kayu api dalam neraka. Ish, awak teruk sangat ni. Awak lepas lawan Nabi, bahkan lepas ni tok nyam kan sama ke maksiat. Itulah kehendak dan takdir Allah. Daripada keturunan Abdul Syams lahirnya Abu Sufyan, lahirnya Ummu Jamil, lahirnya orang yang menentang ramai. Tapi kita kena ingat, daripada Umayy lahir anak Abul As. Daripada Abul As lahir anak Affan. Daripada Affan lahir anak Uthman. Abdul Syams. Di mana ada Hashim, tu ada Abdul Syam, Abdul Syam tu ada Hashim, rapat doang. Jadi zaman tu ketua pada kabilah kepada ketua Mekah ialah Hashim selepas kewafatan Abdul Manaf. Abdul Manaf wafat, menjadi ketua Mekah Hashim. Hashim ialah orang yang memulakan perjalanan tijarah, perniagaan daripada Mekah ke Syam, mesti singgah Madinah. Masa tu nama Yazrib. Ada dua kabilah besar yang duk keli, kabilah Aus dengan Khazraj. Aus di mana? Kuba. Khazraj di mana? Nabirah. Nabirah di mana? Tapak Masjid Nabawi lah ni. Kuba di mana? Tapak Masjid Kuba lah ni. Tuan-tuan boleh imagine tak? Aus di Kuba, Khazraj di tapak Masjid Nabawi sekarang. Dua kabilah besar di Madinah berkelahi tak berhenti 120 tahun hanya kerana benda-benda remeh. Anak-anak kecil, cucu-cucu pun tak tahu sebab apa tok lepas perang. Tapi kerana tok lepas perang, sambung perang sampai cucu. Tuan-tuan, Hashim sebab kerap sangat singgah ke Madinah. Madinah disinggah kabilah Aus ke Khazraj. Hashim setiap kali balik pada Syam. Di Syam di mana lepas berniaga? Gaza. Syam besar. Syam termasuklah Palestin, Jordan, Syria dan sebahagian pada tanah Saudi lah ni termasuk dalam daerah Syam. Tuan-tuan, bila Hashim duk kerap singgah ke Madinah, ke Yazrib masa tu, akhirnya Hashim telah bernikah dengan anak kepada ketua Bani Najjar daripada kabilah Khazraj yang bernama Salma binti Amr. Nikah. Duk sat balik Mekah balik. Nak pergi Syam, singgah Madinah balik. Daripada Madinah pergi Syam. Akhirnya Salma mengandung. Lahir anak lelaki. Anak lelaki lahir ni tuan-tuan, rambut kena putih. Rambut beruban. Bahasa Arab uban apa dia? Syaib. Jadi kerana budak ni lahir rambut beruban, lepas namakan budak ni dengan nama Syaibatul Hamd, si uban yang terpuji. Jadi membesarlah Syaibah
di bumi Madinah dengan mak dia. Kadang-kadang bapa dia singgah ketika laluan Nabi berdagang. Takdir Allah, sampai di Gaza pada satu ketika Allah telah cabut nyawa Hashim, dan Hashim telah meninggal di Palestin, di Gaza. Sampai hari ini makam tok-nya Nabi Hashim ada dekat mana? Gaza. Bila Hashim meninggal, Abdul Syam jadi ketua. Abdul Syam meninggal, Al-Muttalib nombor 3 jadi ketua. Al-Muttalib tak macam abang-abang dia tak minat jadi ketua. Apa yang dia buat, akhirnya dia cari-cari anak Hashim, anak Abdul Syam, siapa yang paling layak jadi ketua untuk ganti dia. Tak ada. Dia tengok semua tak boleh. Sebahagian besar hanya mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan umat masa tu. Pembangunan Mekah. Akhirnya dia teringat Hashim ada anak lelaki seorang di mana? Yathrib. Nama apa tadi? Syaibah. Jadi balik dari Syam niaga, dia bersinggah dekat Yathrib, kampung Bani Najjar, jumpa dengan kakak ipar dia, Salma binti Amr. Dia kata, wahai Salma, aku dengar abang aku dengan kakak ada anak lelaki, boleh jumpa tak? Itulah kali pertama Al-Muttalib jumpa dengan anak menekan dia. Apa nama anak menekan dia tadi? Syaibah. Maka alangkah terkejutnya Al-Muttalib bila tengok Syaibah ni sebiji macam bapa dia. Muka sama, suara sama, cara jalan sama, sama sebiji, kecuali rambut yang putih. Ajib. Kata Al-Muttalib, wahai Salma, kalau kau izinkan aku nak bawa balik di Mekah ni, aku nak belah dia. Hai, Salma kata tak boleh. Ni anak aku, dia akan membesar dengan aku. Ketika tu umur Syaibah lebih kurang 11 tahun. Wahai Salma, apakah tidak menjadi kebanggaan untuk kalian seandainya aku bawa balik Syaibah ke Mekah? Satu hari nanti dia akan jadi ketua Mekah, dia akan menjadi orang yang menjaga Kaabah. Bukankah itu kemuliaan untuk kalian orang-orang Khazraj? Salma dengar, dia terus setuju. Dia kata, kalau macam tu baiklah bawa balik. Tuan-tuan, maka ditunggangilah unta, diletakkan siapa? Syaibah kat belakang. Syaibah budak umur 11 tahun, peluk buat makan balik Mekah. Perjalanan lebih 300 km dekat 400 km sampai di kota Mekah, disambut oleh rakyat Mekah. Ni pemimpin balik pada berniaga ni, sambut Al-Muttalib balik pada berniaga dengan kafilah-kafilah dagang dia. Dan sampai sini Mekah, mereka kata, tengok tu Al-Muttalib, belakang dia tu siapa dia tu? Ni mesti hamba baru dia beli kat Syam ni. Ini mesti budak hamba yang dibeli kat Syam ni. Ni hamba baru ni. Hamba bahasa Arab apa dia? Abd. Maka masuk saja Al-Muttalib dengan Syaibah di kota Mekah, maka orang kampung, orang Mekah terus panggil budak tu dengan panggilan hamba kepada Al-Muttalib. Inna hadzal 'abdul Muttalib, 'abdul Muttalib. Inna hadzal ghulam huwa 'abdul Muttalib. Tuan-tuan, di situlah Syaibah dipanggil Abdul Muttalib. Sampai bila? Sampai Allah. Kita semua panggil siapa dia? Abdul Muttalib. Siapa kenal? Siapa malam ni mau tahu nama Syaibah? Abdul Muttalib nama tu Syaibah. Tuan-tuan, nama dia Syaibatul Hamd. Lahir di mana? Madinah. Membesar di mana? Madinah. Ada kaitan dengan apa? Orang Khazraj, di kalangan Bani Najjar. Itulah tok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ada rumah tok dekat Madinah. Ada. Di mana? Kabilah Khazraj. Dekat mana? Kawasan tapak Masjid Nabawi sekarang ni. Sebab tu Madinah bukan benda asing untuk Nabi. Abdullah nikah dengan Siti Aminah umur 18 tahun. Siti Aminah ketika tu sebenarnya sebut umur 16, sebenarnya sebut umur 15. Tuan-tuan, kalau Allah buat menuri nikah, pengantin duduk atas pelamin, ramai ramai tengok, muda tet. Umur pengantin 15. Astaghfirullah. PMR ni apa cerita? Apa lalu dia PMR ni? Tapi PT3 dia ke mana? Kata 15. Tuan-tuan, keluar Cosmo esok. Sebab zaman Allah tak biasa. Kita zaman Allah ni biasa orang perempuan nikah umur 40. Minta maaf gurau. Sebab apa? Sibuk dengan kerjaya, sibuk dengan kerja, sibuk dengan, ada umur 50 tak ada nikah sebab sibuk sekali fikir dengan kerja dia. Tuan-tuan, kebiasaan.
Orang lepas zaman tu pernikahan pada umur yang muda, pernikahan mematangkan mereka. Abdullah selesai dia menikah, baru sangat nikah, terus sambung perniagaan tu bapa dia, tok dia. Pergi mana? Syam. Balik pada Syam, singgah mana? Yathrib. Rumah siapa? Rumah Walid, bukan rumah Walid, rumah tok dia. Rumah siapa dia? Salma binti Amr. Dekat mana? Lah ni. Tuan-tuan sebab pergi umrah dekat-dekat ni. Tuan-tuan take note. Kawasan rumah tu telah dirobohkan pada tahun 1980. Dulu ada masjid tau tu. Masjid tu dibina di atas tapak rumah Adi An-Najjar. Kemudian dia ditukar jadi Masjid Adi An-Najjar tahun 1980 disebabkan nak buat extension Masjid Nabawi, lepas robohkan bangunan masjid tu. Dan lah ni bangunan masjid tu dah tak ada, yang ada cuma pintu gate nombor 318. Tuan-tuan lepas ni kalau pergi Madinah, tuan-tuan cari pintu gate nombor 318. Tak ada apa tuan-tuan, ada gate dia. Kalau tuan-tuan pergi Belengung tentu pun orang pelik. Saya bawa jemaah pergi umrah, ambil gambar kat pintu gate 318, semua orang Belengung. Tengok pasal apa mereka ada bergambar kat gate sebelah jamban ni. Tuan-tuan, di situ ialah dulunya rumah Salma binti Amr, rumahnya kabilah Adi An-Najjar, masjidnya Adi An-Najjar. Tuan-tuan kalau search Google, tuan-tuan tulis kubur Abdullah bapa Nabi, akan keluar gambar bangunan lama, masjid lama, ditulis dekat dinding dia Qaf Ba Ra kubur. Sebab apa? Kerana di situlah dimakamkan siapa dia? Abdullah bila balik pada Syam, rasa penat, rasa tak sedap badan, rasa begitu letih. Dia kata dekat kafilah dia, kalian pilih dulu balik Mekah. Aku nak duduk sini sat, nanti aku dah okey, aku akan balik sendiri. Ternyata seminggu lepas kafilah tu balik, dia meninggal dunia. Dia tak sampai Mekah, berita kewafatan dia sampai Mekah. Betapa sedihnya Siti Aminah masa tu. Tuan-tuan, Siti Aminah sedih. Anak dah dibawa pergi ke kampung Bani Salma, Bani Sa'ad untuk disusukan. Suami telah pun meninggal dunia. Bila Nabi SAW balik umur Nabi lebih 4-5 tahun, setiap dia tengok muka Nabi teringat dekat suami dia Abdullah. Kerana kemiripan muka Nabi SAW dengan bapa dia. Maka Sayyidatuna Aminah pegang tangan Nabi, kata, ya Muhammad, ikut ibu, kita nak pergi tempat yang sangat istimewa. Dipegang tangan Nabi SAW pergi Madinah. Sampai Madinah pergi mana? Rumah Adi An-Najjar. Di rumah tu lah Siti Aminah tengok kubur suami dia. Berapa umur Nabi masa tu? 6 tahun. Nabi duduk sebelah mak dia depan kubur. Nabi tengok mak dia teriak. Nabi teriak sekali, Nabi pun tak tahu sebab umur 6 tahun kan. Teriak, tengok mak dia teriak. Berapa lama Siti Aminah duduk di Madinah? Sebulan. Betapa rindunya pada suami dia. Hak tak dan nak duduk lama-lama. Allah Ta'ala telah ambil untuk pergi. Tuan-tuan, sebab Allah sedang membesarkan satu orang lelaki yang akan menjalankan sebuah perkara yang cukup besar pada satu hari nanti. Allah sedang mempersiapkan hati dia supaya hati dia menjadi hati yang cukup kuat untuk melalui segala ujian yang akan ditempuhi tak lama lagi. Itulah kekasih kita Rasulullah SAW, lahir tanpa melihat siapa bapa dia, lahir digendong oleh atuk dia, buat masuk dalam Kaabah dalam keadaan dinamakan dengan nama Muhammad, nama yang telah disebutkan berulang-ulang kali dalam kitab yang terdahulu, yang diceritakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ketika Nabi Isa AS menceritakan kepada kaum dia, Inni Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel, aku ni Nabi yang diutuskan ke atas kalian, aku ialah Rasul yang diutuskan ke atas kalian, musaddiqan lima baina yadayya minaz Taurat. Aku diutuskan untuk membenarkan kitab yang terdahulu daripada kitab Taurat. Mubasyiran bi rasul, dan aku juga bawa kepada kalian sebuah berita gembira, wahai Bani Israel, tentang satu orang Rasul, ya'ti min ba'di, dia akan lahir setelah daripada aku, kata Nabi Isa. Ismu Ahmad, nama dia Ahmad. Nabi Isa kenalkan sama dia, Nabi kita. Tak bangga lagi kita dengan Nabi ni. Siapa lagi kita nak ambil sebagai idola lebih pada Nabi ni? Siapa lagi yang patut kita cintai lebih pada Nabi ni? Wallahi, hari kelahiran Nabi ni ialah hari kelahiran lebih penting pada hari kelahiran kita semua. Hari jadi Nabi ni lebih penting pada hari jadi kita semua. Mungkin kalau orang tak wish birthday untuk kita marah. Lambat adik keluarga kita wish birthday, kita marah.
Lambat suami with birthday, isteri with birthday, marah. Tapi tuan-tuan, lebih besar kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan lebih mulia keadaan keturunan ni, dan itulah kita nak hadirkan, untuk kita hadirkan kecintaan sempurna kepada Sayyidina Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebulan duduk di Madinah. Nabi menangis dengan ibu dia pegang tangannya, Rasulullah Muhammad ni ikut mak balik. Tuan-tuan, berapa kilometer daripada Madinah ke Mekah? Lebih kurang dalam 400 km. Lebih kurang 230 km sampai di satu kawasan nama dia Abwa. Abwa ni tuan-tuan bukit. Tak ada apa, sebelah ni ada kampung. Kampung tu pun Masya Allah, kami kereta dekat Nabi Minyak. Masa Nabi Abwa tu kereta dekat Nabi Minyak, kita lajak masuk kampung. Ada nampak satu petrol station, tak ada orang jaga. Kata sudah dah. Daripada jalan besar tuan-tuan, jalan besar tu jalan daripada Jeddah tapi ke Madinah, lalu ikut jalan pantai, jalan Rabigh. Kita lalu ke signboard nama dia Abwa. Kita masuk daripada lorong tu 20 km dan baru sampai di kampung. Nak kelak lagi 20 km, minyak dah dekat E dah. Kita kata apa jadi pun dalam tu ada stesen minyak ni, masa awal-awal kan. Sampai-sampai tu ada stesen minyak, orang tak ada. Saya pun dah risau dan kata, ya Allah, macam mana nak buat ni? Kita nak keluar ke mana ni? Minyak nak habis ni. Yang kawan kami orang Jeddah ni kata, tak Ustaz, biasa Saudi ni walaupun minyak dia nampak macam nak reban, Masya Allah, dia pakai kad. Pakai kad kan. Tengok tempat nozzle tu dah sengit. Memang nak reban. Saya tengok relax ni, cucuk kawan saya cucuk kad, tekan, ada minyak lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Abwa. Inilah Abwa. Sampai lah ni dhaif macam tu. Apa yang datang tu? Tentu ada jasad yang mulia ibunda Nabi kita. Ketika sampai di Abwa lah disebut Sayyidatuna Aminah telah rebah. Dahi dia telah keluar penuh. Dia telah berguling ke kanan dan ke kiri. Dia telah panggil Nabi kita yang kecil tu, yang umur 6 tahun masa tu. Mai duduk sebelah mak Ustaz. Ada benda penting mak nak cakap ni. Kullu hayyi mayyit wa kullu jadidin bal. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang muda pasti akan tua. Seolah-olah ibu merasakan saat hampirnya kewafatan ibu telah sampai. Seandainya benar apa yang ibu lihat berulang-ulang kali dalam mimpi ibu, pasti kamu ialah orang yang Allah Ta'ala pilih akan membawa cahaya kepada seluruh alam ni, wahai anakku. Dan Nabi SAW melihat di depan mata Nabi jasad Sayyidatuna Aminah terkulai, tercabut nyawa ibu yang dicintai. Apa perasaan budak umur 6 tahun? Kering air mata melihat terkulai jasad ibu dia di depannya. Maka telah kebumikan Siti Aminah di situ juga. Sampai hari ini makam dia ditanda di situ. Dan setelah sempurna dikebumikan kuburnya Sayyidatuna Aminah, dipegang oleh Sayyidatuna Barakah. Masa itu dipanggil nama Barakah. Itulah nama wanita yang telah jaga Nabi pada kecil sampai Nabi wafat. Dipanggil Ummu Aiman setelah lahir anak yang bernama Aiman. Itulah orang yang sangat Nabi cintai. Beza umur dengan Nabi lebih kurang 11 tahun. Itulah Sayyidatuna Barakah radhiyallahu anha. Barakah pegang tangan Nabi nak teruskan perjalanan balik ke Mekah. Nabi pun genggam erat tangan Sayyidatuna Barakah, turun bukit untuk meninggalkan jasad ibu dia yang ditanam. Kemudian dilepaskan tangan Barakah, berlari balik Nabi panjat bukit tadi. Rebah kerinduan Nabi kepada ibunda Nabi, mengalir air mata yang mulia berumur 6 tahun. Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Nabi main sekali dengan mak dia, tapi Nabi balik tanpa mak. Nabi bangun dan pergi mengejar Sayyidina Barakah. Nabi peluk Sayyidatuna Barakah. Nabi pandang wajah Sayyidatuna Barakah. Nabi kata, ya Barakah, anti ummi ba'da ummi, anti ummi ba'da ummi. Wahai Barakah, mulai hari ini engkaulah ibuku setelah ibuku, wahai Barakah. Engkaulah ibuku setelah ibuku, wahai Barakah. Tuan-tuan, Nabi terpaksa lalu segala jalan mujahadah dan kepayahan, ujian hati yang paling berat untuk kita semua bila kehilangan orang yang kita sayang. Tuan-tuan ingat lagi tak siapa yang ada mak, yang mana saat dan ketika mak kita meninggalkan dunia, mata mana mampu menahan air mata dia daripada gugur ke lantai, mata mana mampu menahan air mata dia gugur. Tuan-tuan bayangkan Nabi SAW umur 6 tahun
terpaksa lalu jalan kesedihan, jalan mujahadah, akan dibesarkan tanpa ibu. Betapa Abdul Muttalib tunggu di kota Mekah tatkala berita kewafatan anak dia Aminah radhiyallahu taala anha wafat. Dia telah peluk erat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengambil alih tugas sebagai ayah, tugas sebagai ibu. Itulah atuk Nabi Abdul Muttalib, Syaibatul Hamd bin Hashim radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, biasa ayah kalau anak garang, Hashim ada 10 orang anak lelaki. Seorang anak lelaki pun tak berani duduk dekat dengan Hashim. Minta maaf apa, Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki ni tak berani dekat dengan kita kan, ada anak-anak. Kita dengan anak masya-Allah. Sebahagian keluarga mak garang, ayah tak garang. Sebahagian keluarga ayah garang, mak tak garang. Hak ayah garang ni tuan-tuan, ayah diri anak nak duduk. Anak dengan ayah ni kadang-kadang masya-Allah. Tapi beza dengan atuk cucu. Kita kalau kat rumah, spring haram, es krim haram, semua tak boleh, kartun tak boleh. Tuan-tuan, anak duduk rumah, semua benda ayah tak bagi. Balik rumah tu, tok buat pergi masjid, naik motor. Naik motor ikut tok pergi masjid. Balik masjid, tok buat singgah kedai runcit. InsyaAllah cucuku ambillah apa nak ambil lah kedai. Allah, tuan, betapa gembiranya duduk dengan tok mana kan. Hak haram semua jadi halal. Tuan-tuan, beli supering, buh 10 jari supering. Dan oren habis, pegang pula kepala tok. Habis serban tok warna oren, supering naik dengan tok. Tok bawa motor balik rumah. Bapak dah tengok, la ilaha illallah ayah, awak lah beli ropok ni bagi dia makan. Saya tak bagi dia makan ropok. Ya apilah cucu aku ni. Ish, semua tak boleh. Ayah ingat tak? Dulu saya pun semua tak boleh. Tu ayah ropok, ayah tak bagi. Es krim ayah tak bagi. Ini semua boleh pula. Macam bilang, ya apilah cucu aku. Cucu atuk kan. Macam tu Abdul Muttalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, semua anak-anak Abdul Muttalib tak berani nak dekat kalau Abdul Muttalib duduk mesyuarat dekat Darul Nadwah, Parlimen Quraisy. Abdul Muttalib ketua Quraisy, kalau dia duduk mesyuarat di Darul Nadwah, tak ada siapa berani dekat daripada anak-anak dia. Semua tahu Abdul Muttalib ni garang. Tapi kalau Nabi lalu, Abdul Muttalib kata tepi anak aku nak lalu tu, kata Abdul Muttalib, anak aku nak lalu tu. Maka Nabi akan datang, Nabi akan duduk tak terima Abdul Muttalib. Nabi akan duduk tak terima Abdul Muttalib, Abdul Muttalib akan peluk Nabi. Dan dalam mesyuarat tu dia akan turun mesyuarat sambil peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi masa tu lebih kurang 7 tahun, lebih kurang 8 tahun. Begitu rapat dengan tok dia. Di mana ada Abdul Muttalib tu lah Nabi. Kadang-kadang Abdul Muttalib letak atas bau, buat keliling Kaabah, buat tawaf, pusing tok, buat cucu. Abdul Muttalib pun Allah ambil. Abdul Muttalib pun Allah ambil. Satu kesedihan kepada satu kesedihan yang lain, satu kematian kepada satu kematian yang lain. Betapa Allah Ta'ala sedang bentuk hati anak ni untuk menjadi orang yang teragung, khairul anam, orang yang begitu tinggi. Satu masa nanti akan bawa satu benda yang sangat kuat, satu benda yang sangat berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, yang akan dibawa nanti ialah Quran, perkataan yang berat. Hati kena kuat. Tuan beli buah durian, hak ada duri dua, hak tukang jual durian tu buah dalam polistrin. Agak boleh buah durian. Ni buah durian, tak kopek lagi ni. Dengan duri-duri geli buah dalam polistrin. Keram tutup kan. Boleh buat? Tak boleh. Bekas tu tak kuat, macam mana nak buat durian? Allah sedang mempersiapkan hati Nabi untuk mendatangi, untuk melawan, untuk mengangkut, untuk menjadi sebuah hati yang kuat daripada segala ujian yang akan datang lepas ni. Allah canai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah lelaki yang tak ada satu perkara pun yang lebih menjadi beban untuk beliau, untuk baginda, lebih daripada kita semua. Walaupun kematian itu sebuah bebanan, tangisan, kesedihan yang kuat, tetapi apa yang akan menimpa kita yang akan lahir lepas pada kewafatan Nabi itu lebih berat untuk Nabi. Sebab tu Nabi SAW walaupun ditimpa dengan ujian demi ujian, lepas Nabi lahir, lepas Nabi meninggal, ayah Nabi, atuk Nabi meninggal, pakcik Nabi Abu Talib meninggal tanpa Islam, isteri Nabi meninggal ketika tengah-tengah dakwah,
dibaling batu, dicaci, diludah, diletakkan pasir di kepala, diletakkan pohon unta, macam-macam ujian. Bahkan anak-anak Nabi semua wafat kecuali Sayyidatina Fatimah Zahra seorang ketika Nabi masih hidup. Semua Nabi wafat melainkan Fatimah Zahra seorang yang melihat Nabi wafat. Anak Nabi cuma seorang sama dia Fatimah Zahra. Kematian demi kematian, kesedihan demi kesedihan. Dan benda tu memang berat, tetapi lebih berat daripada benda tu ialah keadaan umat yang akan lalu lepas hadirnya Nabi nanti. Hak Nabi lebih risau bimbang kita semua. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk majlis-majlis macam ni untuk menghadirkan rindu tu kepada Nabi. Tuan-tuan, Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Bilal bin Rabah, Uthman bin Maz'un, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi lihat muka-muka sahabat, Nabi sayup mata Nabi nampak kita semua malam ni. Di saat Nabi duduk dengan mereka, Nabi kata, min asyaddi ummati ilayya hubban yakununa ba'di yawaddu ahadukum law rani bi ahlihi wa malihi. Di kalangan umat aku, kata Nabi, yang paling mencintai aku ialah manusia-manusia akan hadir lepas wafat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sanggup mengorbankan ahli keluarga dan harta mereka semata-mata nak tengok aku, kata Nabi. Wa tuba liman amana bi warani, beruntunglah siapa-siapa yang beriman dengan aku dan melihatku, kata Nabi. Wa tuba sab'a miraran, 7 kali Nabi kata, beruntunglah liman amana bi wa lam yarani, mereka beriman dengan aku, kata Nabi, tapi sekali pun tak pernah tengok aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah kata Nabi salat tahajud malam tu, aku pergi cuik belakang Nabi, aku kata, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Nabi angkat tangan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum dan selepas. Aisyah kata, aku bangun melompat kegembiraan kerana doa Nabi itu. Aku gembira, aku melompat kegembiraan. Nabi tanya, ya Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang aku bacakan tadi? Ya Rasulullah, siapa-siapa pun akan gembira seandainya itulah doa yang kau baca pada mereka, ya Rasulullah. Nabi kata, ya Aisyah, ketahuilah inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Inilah doa yang aku baca untuk setiap pada umat aku setiap kali aku habis solat, ya Aisyah. Lepas ni solat, kemudian Nabi doakan ampunan untuk kita semua. Kita tak lahir lagi masa Nabi hidup. 1400 tahun yang lalu Nabi dah dan doakan keampunan untuk dosa yang belum kita buat pada hari ini. Hari ini kita menyambut hari kelahiran yang sepatutnya kita rasa lebih besar daripada segala-galanya. Ada orang kata, bid'ah untuk menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, memuliakan satu orang tak perlu diajar cara muliakan dia, melainkan itulah tanda cinta kita untuk menghadirkan kemuliaan ke atas diri dia. Tuan-tuan, satu orang, saya main kat Penang ni kan, kat Penang ni ada satu, saya main tu kuliah di tempat, ada satu orang pakcik tu, dia tengok belakang tu ada nama Syekhul Hadis Maulana nama Mansur, salah seorang daripada guru kami di Sultaling, mudir madrasah Sultaling, nama dia Syekh Maulana Mansur. Jadi haji tu tanya saya, Ustaz, nak tanya sikit, ni Syekhul Hadis Maulana Mansur, kalau saya nak panggil Mansur dia boleh? Tak mau panggil Maulana Mansur, dia panggil Mansur dia boleh tak? Saya pun terkejut, nak jawab apa ni? Baru main Penang tak kena kelahi. Saya rasa salah nak jawab. Cuma saya kata, pakcik, boleh pakcik nak panggil, tak ada masalah, panggil lah Mansur ke apa. Cuma saya tanya pakcik lah, kalau pakcik balik rumah lagi, pakcik nama apa? Bukan nama sebenar. Contoh nama Abdullah. Pakcik balik rumah, cuma anak pakcik panggil pakcik Dolah. Sat. Apa perasaan pakcik? Anak pakcik panggil pakcik Dolah. Pakcik ada rasa lagi pelempang pada pakcik. Tak perlu kita nak minta izin untuk beradab dengan satu orang tu. Kerana adab tu tanda cinta. Sebab tu Nabi SAW kalau udah sahabat tahal dah Nabi sapu kat badan. Nabi kalau berwuduk, mereka akan tahan air wuduk Nabi disapu ke badan. Nabi kalau gunting rambut, mereka akan agih-agihkan rambut Nabi. Khalid Al-Walid letak rambut Nabi dalam topi besi setiap kali perang sebagai tabarruk, ambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu nak minta izin untuk memuliakan satu orang ni. Ada orang kata tak boleh ghulu, berlebih-lebihan. Apa yang berlebih-lebihan?
Ini bukan berlebih-lebihan. Ini cinta. Ini cinta. Tuan-tuan, Nabi SAW ni orang yang sangat tawaduk, orang yang sangat-sangat rendah hati. Dan Nabi ajar kita rendah hati. Bukan makna bila orang tu rendah hati kita boleh pijak dia. Jadi memuliakan dia, meninggikan dia. Itulah apa yang diajar ikramul muslimin, memuliakan orang Islam dalam agama ni. Sebab tu kita buat majlis-majlis macam ni, kita baca selawat, kita berdiri saat lagi kita nak baca selawat. Dan bukan nak bagi tahu apa-apa, melainkan kita nak menghidupkan hati kita dengan cinta. Ketika mana Nabi SAW di perjanjian Hudaibiyah, saya nak tutup dengan ayat yang terakhir ni. Semoga tuan-tuan sekalian dapat bawa balik ayat ni. Tuan-tuan, bila Urwah bin Mas'ud datang untuk suruh Nabi dan para sahabat balik tahun tu 6 Hijrah Zulkaidah supaya tak tunaikan umrah, maka alangkah terkejutnya dia melihat betapa sahabat mencintai Nabi, betapa sahabat mentaati Nabi. Akhirnya dia balik jumpa dengan Abu Sufyan. Dia kata, wahai Abu Sufyan, sungguh aku melihat Maharaja Parsi dan ketakutan rakyat daripada dia. Aku lihat Maharaja Rom dan ketakutan rakyat daripada dia. Tapi aku tak pernah tengok, kata dia, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubba li ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok satu orang yang sayang satu orang seperti mana kecintaan Muhammad, kecintaan sahabat-sahabat Muhammad pada Muhammad. Aku tak pernah tengok sayang macam tu. Itulah kecintaan yang sebenar. Kalau Nabi tidur, keluar peluh, lepas ambil benda tahan peluh Nabi SAW. Adakah Nabi kata, buang apa buat dengan peluh tu? Tak. Bahkan Nabi biarkan. Ada sahabat yang minum darah bekam Nabi SAW. Bila Nabi SAW tanya dia, mana hamba darah bekam tu? Dia kata, aku buang di tempat yang tak ada orang tengok ya Rasulullah. Nabi tahu dia dah minum darah bekam Nabi. Dan Nabi tak kata, astaghfirullah, haram. Tak. Nabi tahu kecintaan sahabat pada Nabi. Nabi kata, tidaklah orang yang darah aku bercantum dengan darah dia, melainkan haram api neraka untuk dia. Betul. Ini kecintaan sahabat pada Nabi. Kita mungkin tak mampu nak buat benda-benda tu. Kita tak mampu nak buat benda-benda tu. Cuma saya nak ajak malam ni tuan-tuan satu benda. Kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang hebat-hebat punya sahabat tu, yang paling kurang balik malam ni kita masukkan kerisauan dakwah dalam kepala otak kita. Kepala otak kita semua ni kita masukkan kerisauan dakwah. Tuan-tuan duduk Pulau Pinang ni banyak ajar kan. Duduk Pulau Pinang ni banyak ajar kan. Dan bukan Islam kat Pulau Pinang ni berapa orang? Siapa tak tahu berapa orang Pulau Pinang, balik ni kena ambil tahu berapa orang bukan Islam. Kalau tak tahu berapa orang bukan Islam, macam mana kita nak buat dakwah? Kita kena tahu rumah kita berapa orang Islam, berapa orang bukan Islam, berapa orang main masjid, orang tak main masjid. Kita kena tahu semua data tu supaya kita tahu apa matlamat dakwah kita. Nabi SAW korbankan semua untuk setiap orang masuk dalam syurga. Tak ada seorang pun tergelincir api neraka. Inilah matlamat utama hidup Nabi SAW. Sebab tu kita kalau kata sayang Nabi, kita sayang apa yang paling Nabi sayang. Apa yang paling Nabi sayang? Umat ni. Umat ni ialah perkara paling utama. Saya tutup dengan tamsilan, minta maaf kan? Panjang ni. Tamsilan pendek saya bagi. Tengah ada satu mak pakcik tu jual goreng pisang. Pakcik tu jual goreng pisang. Tengah-tengah jual goreng pisang, ada orang main. Pakcik, main goreng pisang RM3. Pakcik tu mumbuh RM3 goreng pisang. Sambil-sambil pakcik tu packing goreng pisang. Hak yang beli tadi kata, ni pakcik tahu tak dekat jalan belakang tadi ada accident? Jalan belakang mana? Ni ada jalan belakang. Saya kata, jalan tu memang kerak accident. Jalan tu memang kerak accident. Kalau tak hati-hati, memang accident jalan tu. Makcik tu membuh RM3. Dia pun bayar, ambil RM3, dia pun beli. Tak lama pemain lagi seorang. Pakcik nak kutu. Ni nak goreng pisang RM5. Dia pun tengah boleh mula. Ni pakcik tahu tak tadi ada accident belakang? Ada accident belakang. Tahu. Tadi orang beritahu kat pakcik. Tadi ada accident belakang. Memang jalan tu kerak accident. Jalan tu memang kalau tak hati-hati memang accident jalan tu. Okey, kita apa tak apa. Bukit. Dia bayar RM5 bagi goreng pisang. Tiba-tiba main anak jiran dia. Cik Kia ni nak goreng pisang, mak order RM2. Boleh tak buat RM2 goreng pisang? Boleh buat RM2. Cik Kia, tahu tak ada insiden belakang? Hang Limat, 2 orang dah abang aku ada insiden belakang. Hang orang ketiga abang aku ada insiden belakang. Memang jalan tu kita boleh tahu aja insiden. Kalau tak hati-hati memang insiden tau tu. Cik Kia, anak Cik Kia insiden tu. Makcik Kia tahu tak aksiden tu anak Makcik Kia. Dia kata, ya Allah, anak aku kan aksiden. Dia agak-agak dia dah lagi bawa goreng pisang dalam plastik.
Contoh dia tinggal kan, dia tinggal goreng pisang, dia tinggal duit, dia tinggal minyak tengah mendidih, dia tinggal api yang tak tutup lagi. Dia lari kita buat accident. Sebab ayat accident tu siapa dia? Ada hubungan dan kaitan. Itulah orang yang dicintai oleh dia. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu macam ni Nabi kita SAW, tinggalkan perut dia yang lapar, tinggalkan pakaian dia, tak ada fikir pasal baju Nabi. Sebab Nabi nak fikir kita semua nak pakai baju apa daripada Allah nak akhirat nanti. Apakah baju yang dipenuhi dengan kemunafikan atau kefasikan dosa, ataupun baju iman dan takwa daripada Allah. Nabi nak fikirnya apa baju kita nak pakai daripada Allah. Sampai Nabi tak ada fikir apa baju dipakai di dunia. Nabi nak fikir apa benda yang kita akan makan di akhirat nanti. Sama ada kita akan makan kebaikan dalam syurga, ataupun kita akan makan zakum, pohon neraka. Nabi risau benda ni. Nabi tak ada fikir buat Nabi. Nabi tak ada fikir baju Nabi. Nabi tak ada fikir rumah Nabi. Nabi tak fikir macam mana mahligai di akhirat nanti. Kita akan duduk dalam mahligai yang begitu hebat dengan kenikmatan, ataupun kerajaan yang hebat, ataupun kita akan duduk dalam rumah-rumah lapis neraka di akhirat nanti, dibakar selama-lamanya. La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautah al-ula wa waqahum 'adzab al-jahim. Tak ada lagi kehidupan, tak ada lagi kematian. Lepas kematian kamu rasa atas dunia ni, inilah satu-satunya kematian. Di akhirat nanti, sampai bila-bila takkan mati lagi dah. Ni yang Nabi dah risau sangat. Tuan-tuan, kena kesian dekat semua orang Cina-Cina lalu belum dapat iman. Tuan-tuan, ini semua tanggungjawab kita. Nabi takkan diutuskan lagi dah. Nabi takkan diutus lagi dah. Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Nabi dah wafat. Nabi dah tinggalkan kita. Nabi takkan lahir lagi dah dunia. Yang ada saya dan tuan-tuan malam ni, kita kena buat sesuatu, tuan-tuan, untuk hadir di akhirat nanti. Kita boleh beritahu, ya Rasulullah, aku dah cuba, aku dah usaha, aku dah ikhtiar. Ya Rasulullah, tolonglah. Tapi diterimalah kami sebagai orang yang kau akan bagi syafaat. Tuan-tuan, kita tak tahu kita balik akhirat nanti macam mana. Sebab tu hari ni kita kena siap untuk hari itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua. Semoga Allah Taala bangkitkan kita bersama dengan Nabi dan para sahabat di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kecintaan yang penuh dalam hati kita, supaya kita mampu berjalan untuk menyempurnakan hak cinta ni dengan tanggungjawab dakwah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Semua orang sedia, insya-Allah. Kita niat lepas ni, kita nampak siapa pun orang yang bukan Islam, kita tengok dia, kita kena nampak belakang dia mungkin ada satu negara yang Islam. Kadang-kadang saya minta maaf, kadang kita tengok apek jual susu, apek jual cendol. Kita nampak dia sebagai apek, hidup sebagai apek, mati sebagai apek. Dak. Di belakang dia mungkin jutaan hidayah Allah Ta'ala sembunyikan. Jangan pandang siapa-siapa dengan keburukan. Pandang dia dengan kasih sayang dan cinta, seperti pandangan Nabi SAW. Nabi pandang Bilal, di belakang Bilal Syam datang pada Islam. Nabi pergi ke Taif di baling batu. Nabi SAW pandang dengan orang tak dengan pandangan hidayah, walaupun Nabi di baling batu. Tuan-tuan, Muhammad bin Qasim telah jadi asbab orang Taif seluruh daripada India, Pakistan, Bangladesh dapat hidayah sebab Muhammad bin Qasim. InsyaAllah tuan-tuan, tengok semua orang dengan kebaikan. Dan satu orang kawan saya dekat KL, nama dia Adnan Lee. Dia ni ada bisnes MBG Fruits, antara pengimport buah-buahan terbesar dekat Malaysia. Ada orang pergi jumpa dia, akhirnya dia telah masuk Islam. Tuan-tuan, dia punya Islam, kita kena malu lah. Sebab dia baru masuk Islam, ramai orang dah Islam di tangan dia. Hari tu kami keluar 40 hari dengan dia sekali ikut main dalam jemaah kami. Saja kita banan bagi bayar sikit lah. Kita letak kerusi kat depan. Dia kata, saya Ustaz mau cakap pasal Quran tak pandai, mau cakap pasal hadis tak pandai. Ni semua depan-depan saya Ustaz. Dan tapi cuma itulah, dalam Quran kita kena ambil manfaat. Dalam Quran ada banyak cerita labi-labi. Ada cerita labi laut. So kami dah pening lah. Dia punya pelang dia tahan depan dan ni. Lama tu belum kita nak fikir apa benda cakap ni. Dia kata dalam Quran ada banyak cerita labi-labi, ada cerita labi laut. Lama baru kita faham. Dia nak kata dalam Quran ada banyak cerita nabi-nabi, ada cerita Nabi Daud. Ya Allah, kata bandar. Tapi tuan-tuan, banyak ilmu yang kami dapat dengan dia. Satu orang yang Allah bagi kerisauan agama yang cukup dahsyat. Satu orang yang Allah masuk ke kerisauan Nabi dalam kepala dia, sehingga kan dia dah listkan senarai kawan-kawan dia yang belum Islam untuk kawan-kawan yang tak boleh Islam. Tuan-tuan, macam mana kita hari ni? Berapa list nama yang kita dah buat, yang kita nampak jiran-jiran yang belum Islam untuk kita Islamkan dia. Tuan-tuan, orang Islam kena bersiap untuk terima orang bukan Islam.
Supaya apa? Supaya apa yang dicita-citakan oleh Nabi SAW menjadi cita-cita kita, dan cita-cita itu tersempurna di zaman kita. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala terima kita, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala hadirkan kebaikan pada kita. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini jadi kekuatan untuk saya juga untuk menyempurnakan apa yang saya sampaikan, dan tuan-tuan yang duduk dengar jadi sebab kebaikan. Saya tutup, tuan-tuan. Saya susun buku ni sendiri. Buku ni Ibadur Rahman saya sendiri susun, kitab besar. Supaya mudahkan kita untuk kenal para sahabat Nabi. Dan saya buat sikit dalam ni kajian dan tentang silsilah. Ada silsilah keluarga, supaya kita kenal hubungan di antara para sahabat radhiyallahu ajma'in. Selalu kalau kita cerita sahabat ni, sahabat ni kita tak tahu apa hubungan mereka. Contoh tadi Khalid Al-Walid, saya sebut apa hubungan dengan Nabi. Allah bin Abbas, saya sebut apa hubungan dengan Nabi. Abdul Manaf, sebut apa hubungan dengan Nabi. Tuan-tuan, sebenarnya perkara ni akan menghadirkan cinta dalam hati kita. Bila kita mula menilai dan melihat sahabat pada sudut pandangan kekeluargaan. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala mudahkan. Dan kat belakang tak banyak kan. Ni buku terakhir yang saya buat ke Penang. Tak ada print lagi yang baru. Kemudian ada buku doa ni saya bersusun juga, boleh tengok kat belakang ni, insyaAllah. Dan tuan-tuan sekalian yang ada niat untuk tunaikan umrah bulan 12, saya akan bawa jemaah tunaikan umrah bulan 12 ni, saya dah kosong lagi. Saya dengan Abang Iwan Dangdut, Iwan Syahman, kami dua orang. Pada 4 hari bulan Disember, balik 14 Disember. Lepas tu saya balik saat dekat Malaysia, saya akan terbang balik 22 hari bulan Disember, balik 2 hari bulan Januari. Kita akan buat package ziarah, umrah dan ziarah mana tempat-tempat yang mungkin tuan-tuan tak bisa pergi lagi. InsyaAllah kita akan bawa pergi ziarah dan tambahkan ilmu berkenaan sirah kita di bumi Nabi SAW. Dan semoga Allah Ta'ala terima kita, insyaAllah. Dan tuan-tuan, kita berselawat pada Nabi, insyaAllah. Lepas selawat nanti kita doa sikit, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Tuan-tuan, selawat ni, selawat dalam keadaan main-main pun Allah Ta'ala terima. Tak ada amalan yang kita buat walaupun tak ikhlas. Hatta selawat ni Allah tak terima. Kalau buat riak, selawat ni macam mana keadaan, Allah tetap terima. InsyaAllah kita sama-sama beri boleh. Kita nak muliakan, insyaAllah. Allah Ta'ala terima, insyaAllah.